Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita sambung pelajaran kita daripada minggu yang lepas. Kalau tak minggu lepas kita beri fokus pada lita bersiri. Hari ini kita nak lihat bagaimana pula dengan lita selari. Okey. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, fokus kita ialah untuk menyatakan hubungan antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol. Maksudnya apa akan berlaku kepada kecerahan mentol pada lita selari ini kalau kita ubah bilangan sel kering. Okey. Yang kedua, menyatakan hubungan antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol. Okey, yang kedua ni, apa jadi dengan kecerahan mentol kalau kita tukar bilangan mentol dalam lita selari. Manakala yang ketiga, kita nak menyatakan faktor ataupun sebab yang boleh mempengaruhi kecerahan mentol pada lita selari. Jadi kalau kita tengok pada minggu lepas, untuk lita bersiri, kalau kita tambah bilangan bateri, kecerahan mentol akan bertambah. Tetapi kalau kita tambah bilangan mentol, kecerahan mentol akan berkurang. Itu untuk lita bersiri. Okey, untuk lita selari, adakah benda yang sama juga akan berlaku? Jadi itu yang kita nak tengok hari ini. Okey. Jadi kita pergi kepada yang pertama. Okey, kita nak melihat menyatakan hubungan antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol. Jadi daripada ayat ini, okey, kita perlu kenal pasti apa dia. Okey, dua pemboleh ubah. Iaitu pemboleh ubah apa kalau kita masih ingat lagi? Okey. Yang pertama, bilangan sel kering. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kita tukar bilangan sel kering. Dan yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas kita ialah kecerahan mentol. Maksudnya kecerahan mentol ini akan berubah disebabkan bilangan sel kering. Kecerahan mentol ini yang kita nak lihat apa yang berlaku pada kecerahan mentol. Manakala yang kita ubah ialah bilangan sel kering. Okey, bilangan sel kering kita ubah, kecerahan mentol yang kita nak tengok pula lepas tu. Okey. Jadi kat sini, okey, tidak sebut lagi bilangan sel kering adalah apa yang kita ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Dan apa yang kita nak lihat disebabkan perubahan sel kering ni, apa yang kita nak lihat? Kecerahan mentol. Dan ini merupakan pemboleh ubah bergerak balas kita. Dan kita ingat, ada juga benda yang kita kena samakan atau malarkan. Kita tak boleh ubah dia lagi. Sebab bila kita ubah yang ini, kecerahan mentol kita pun berubah. Kita pun tak tahu dia berubah disebabkan bilangan sel kering ataupun disebabkan perkara lain. Jadi disebabkan kita menukar bilangan sel kering, jadi kita perlu samakan kita punya apa ni, kita nak tengok semuanya dalam lita selari kan hari ni. Jadi jenis lita kita kena samakan, iaitu lita selari. Okey, selain daripada jenis lita, kita kena samakan apa lagi? Bilangan mentol juga. Kalau lita yang pertama kita gunakan 2, lita kedua pun kita kena gunakan 2, dan lita ketiga pun kita gunakan 2 juga. Dan apa lagi yang kita kena samakan? Okey, sel kering ni kita cuma ubah bilangan dia je. Lita pertama kita guna 1, lita kedua kita guna 2, lita ketiga kita guna 3. Tapi dia punya saiz kita tak ubah dia. Okey, kita tetap gunakan sel kering yang kecil. Sebab kalau kita ubah-ubah juga bilang saiz sel kering, jadi kalau mentol tu jadi lebih cerah atau lebih malap, kita tak tahu. Sebab dia berubah tu sebab bilangan sel kering ke ataupun saiz sel kering. Jadi kita hanya ubah satu saja, sel kering. Okey, bilangan sel kering. Okey, manakala saiz dia kita tak ubah. Okey. Jadi mari kita sama-sama lihat apa yang akan berlaku. Okey, yang pertama kita lihat kecerahan mentol dengan menggunakan satu sel kering pada lita selari ni. Okey, macam mana kecerahan dia? Baik, kita tengok dengan satu sel kering. Baik, okey, kita dapati mentol kita menyala dengan malap kan? Malap aja dia nyala. Okey, itu dengan satu sel kering. Okey,
Satu sel kering tadi, mentolnya malap. Bagaimana pula kalau kita gunakan dua sel kering? Okey, sekarang kita ada dua sel kering. Okey, kita dapati mentol kita sudah menyala dengan lebih terang. Kedua-dua mentol tadi. Okey. Baik. Dengan dua sel kering, mentol kita menyala dengan terang. Okey, bagaimana pula kalau kita gunakan 3 sel kering pada lita yang sama? Baik, sekarang kita ada 3 sel kering. Okey, itu dia. Okey, nampak tak? Apa jadi dengan mentol kita? Okey, mentol kita menyala dengan cukup terang sekali. Okey, lebih terang berbanding yang gunakan 2 sel kering, kan? Okey, jadi kalau kita guna 3 sel kering, mentol kita menyala dengan lebih terang ataupun lebih cerah. Jadi daripada penyiasatan kita dapati dengan 1 sel kering mentol kita malap, 2 sel kering mentol kita cerah, dengan 3 sel kering mentol kita menjadi lebih cerah. Dan kalau kita tukar dia ke dalam bentuk jadual, kalau kita buat jadual kiri dan kanan macam ni, di sebelah kiri kita merupakan pemboleh ubah dimanipulasi, manakala yang sebelah kanan merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Iaitu di sebelah kiri apa yang kita ubah, di sebelah kanan apa yang berubah disebabkan apa yang kita ubah tadi. Jadi bilangan sel kering pemboleh ubah dimanipulasi kita tukar daripada 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 3. Jadi 1, 2, 3 ni dia adalah bertambah, kan? 1 jadi 2, 2 jadi 3. Jadi bertambahlah nombornya tu. Manakala kecerahan mentol daripada malap dia jadi lebih cerah, dia jadi cerah dan menjadi lebih cerah. Jadi kecerahan itu bertambah. Jadi kesimpulannya bilangan sel kering bertambah, 1 menjadi 2 menjadi 3. Bilangan sel kering bertambah, kecerahan mentol pun bertambah. Nampak tak? Itu kesimpulan kita. Ataupun dalam bahasa senangnya kita cakap makin banyak sel kering, mentol jadi lebih terang ataupun lebih cerah. Jadi itu kesimpulan dia. Untuk objektif kita yang pertama, menyatakan hubungan antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol. Jadi ini adalah kesimpulan ataupun hubungan bagaimana dua pemboleh ubah ni berhubung. Baik, kita tengok pula objektif kita yang kedua, iaitu menyatakan hubungan antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol. Tadi kita tukar bilangan sel kering. Jadi sekarang ni kita tukar mentol pula. Dia 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Jadi bilangan mentol sudah menjadi pemboleh ubah dimanipulasi kita, iaitu apa yang kita ubah. Ni sebelum berlaku keputusan, inilah yang kita ubah, bilangan mentol. Dan apa yang akan berubah, iaitu apa yang kita perhatikan, iaitu pemboleh ubah bergerak balas kita nak lihat kecerahan mentol. Dan apa yang kita perlu kekalkan? Kalau tadi kita ubah bilangan sel kering, sekarang sel kering kita ni bilangannya kita kena kekalkan. Sebab yang kita ubah sekarang bukan bilangan sel kering lagi, tetapi kita ubah bilangan mentol kita. Jadi bilangan sel kering kita kena samakan, iaitu kita kena malarkan. Selain daripada tu, jenis lita kita tetap lita yang sama, iaitu lita selari. Jadi kalau macam satu sel kering dia tak jadi selari lagi dah. Kita jadikan dia macam ni. Kita tambah lagi satu mentol, kita sambung dengan adanya sempang ni. Ada 2 gelung, dia akan jadi lita selari. Macam ni, kita ada gunakan 3 mentol, dia akan jadi 3 gelung, akan menjadi lita selari dengan 3 gelung, 3 mentol lah. Mari kita siasat. Baik, dengan 1 mentol. Baik, ini 1 mentol dengan 2 sel kering. Kita dapati mentol kita menyala dengan terang sekali. Nampak tak? Itu dengan 1 mentol. Baik, bagaimana pula dengan 2 mentol? Ini kita ada 2 mentol. Baik, kita dapati bahawa mentol kita menyala dengan
kecerahan yang sama macam mentol yang lita yang pertama tadi. Okey, kecerahan dia nampak tak? Dia tak berubah macam yang asal tadi, walaupun dengan dua mentol. Baik, kita lihat pula macam mana pula dengan 3 mentol. Baik, ni dengan 3 mentol. Okey, yang disusun secara selari. Okey, jadi kita dapati mentol kita tetap menyala dengan kecerahan yang sama macam lita yang kedua dan lita yang pertama tadi. Jadi kecerahan dia nampak tak? Dia tidak berubah. Okey, jadi keputusannya dengan satu mentol, mentol kita menyala dengan cerah. Dengan 2 mentol pun sama, kecerahannya tetap sama. Dengan 3 mentol pun kecerahan tetap sama dengan yang kedua dan juga yang pertama. Jadi kalau kita pindah maklumat tu dalam bentuk jadual, di sebelah kiri kita adalah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu bilangan mentol, bukan bilangan sel kering lagi kan. Sebab yang kita ubah sekarang bilangan mentol, di 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, jadi bilangan itu bertambah. Manakala untuk kecerahan mentol, dengan satu mentol tu menyala dengan cerah. Dengan 2 mentol pun cerah juga. Dengan 3 mentol pun dia jadi cerah juga. Dia tak berkurang ataupun bertambah. Maksudnya kecerahan mentol itu daripada pertama, kedua dan ketiga ia tidak berubah. Nampak tak? Jadi kesimpulan daripada penyiasatan kita ialah apabila bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol tidak berubah. Nampak tak? Daripada 1, 2, 3, bilangan mentol kita bertambah tapi kecerahan dia tetap sama. Tidak berubah. Jadi kalau kita lihat kat sini, dia berbeza dengan lita bersiri. Sebab kalau kita tengok minggu lepas, lita bersiri apabila kita tambah bilangan mentol, kecerahan mentol dia jadi semakin malap ataupun semakin berkurang. Tetapi untuk lita selari ini, dia tidak macam tu. Kecerahan mentol dia tidak berubah walaupun kita tambah bilangan mentol. Tetapi untuk kita tambah bilangan sel kering, lita siri dan selari sama, iaitu bila kita tambah bilangan sel kering, kecerahan mentol akan bertambah sebab ia mendapat tenaga yang lebih banyak. Jadi nampak tak perbezaan antara lita siri dan lita selari? Baik, kita tengok objektif kita yang ketiga, iaitu menyatakan faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol pada lita selari. Hari ini kita belajar tentang lita selari kan. Jadi maksudnya dia nak kita menyatakan ataupun mengenal pasti sebab. Faktor ni dikira sebagai sebab yang mempengaruhi, yang boleh mengubah kecerahan mentol pada lita selari, sama ada dia boleh menjadi lebih terang ataupun lebih malap. Jadi apa yang boleh mengubah kecerahan mentol kita, sama ada jadi terang ataupun lebih malap? Baik, kita tengok. Tadi kita jalankan 2 penyiasatan. Penyiasatan 1, penyiasatan 2. Dalam penyiasatan 1, kita dapati apabila bilangan sel kering bertambah, kecerahan mentol bertambah. Maksudnya kat sini ada tak berlaku perubahan kecerahan mentol? Ada. Iaitu kita dapati kecerahan mentol kita bertambah kalau kita tambah bilangan sel kering. Dan perkara sebaliknya pun akan berlaku, iaitu bila kita kurangkan bilangan sel kering, kecerahan mentol kita pun akan berkurang lah. Jadi daripada penyiasatan 1, kita dapati kecerahan mentol tu kita boleh ubah dia dengan kita mengubah bilangan sel kering. Kerana di sini ada berlaku perubahan kecerahan mentol. Itu daripada penyiasatan pertama. Kita tengok penyiasatan kedua. Penyiasatan kedua kita dapati bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol tidak berubah. Jadi pada penyiasatan kedua ni ada tak berlaku perubahan kecerahan mentol? Tidak berubah. Maksudnya tak ada berlaku perubahan kecerahan mentol pada penyiasatan kedua. Jadi bilangan mentol tak mampu untuk mengubah kecerahan mentol. Jadi kecerahan mentol hanya dipengaruhi oleh bilangan sel kering yang kita perolehi keputusannya daripada penyiasatan yang pertama. Jadi bila ditanya apakah faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol pada lita selari, jawapan kita ialah bilangan sel kering.
Di mana apabila kita tambah bilangan sel kering, kecerahan mentol kita akan bertambah. Manakala kalau kita kurangkan bilangan sel kering, kecerahan mentol kita boleh berkurang. Jadi hanya satu saja faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol pada lita selari, iaitu bilangan sel kering. Baik. Jadi cikgu harap daripada penyiasatan dan perbincangan kita hari ini, kita telah pun dapat menguasai ketiga-tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.